نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan saudara pimpinan kepada Masjid Kampung Melayu Seri Kundang ini, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, kepada sahabat-sahabat yang dapat meluangkan masa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kebanyakan teman-teman di sini kalau saya tengok daripada tepi ke tepi ni, agaknya kebanyakannya bukan menyamai umur saya, lebih rendah daripada umur saya. Umur saya dah 76 tahun dah. Sebagian daripada teman-teman saya rasa nampak ni macam dah pencen. Jadi saudara, saya nak cerita pada malam ini tentang merdeka dunia, merdeka akhirat ni. Saya nak tujukan kepada orang berumur macam saya, orang yang menjadi adik saya yang di bawah saya, dan orang insyaAllah yang merupakan muda-mudi, anak-anak muda, supaya apa yang disampaikan pada malam ini akan menjadi sedikit bahan untuk direnungi. Sebab kita mungkin akan hidup, ada yang hidup sampai minggu ini, ada yang hidup sampai bulan ini, ada yang hidup sampai tahun ini, dan apapun saudara dan saya pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan datang, tidak ditangguh satu saat. Malaikat maut datang, tidak akan disegerakan satu saat. Tidak ditangguh satu saat dan tidak disegerakan satu saat. Dalam keluarga kita ramai yang sudah pergi menyambut panggilan ilahi. Dalam jiran tetangga kita ramai dah pergi, terutama Covid yang lepas, 2 tahun yang lepas. Hari-hari sahabat kita meninggal, saudara kita meninggal, bapa saudara kita meninggal, ibu kita meninggal, dan kita sendiri pun hampir-hampir meninggal. Saudara-saudara, dalam konteks inilah saya nak membincangkan tajuk yang diberi kepada saya, merdeka dunia, merdeka akhirat. Merdeka dunia ni saya tak banyak cerita. Merdeka dunia, tuan-tuan dan puan, mana-mana penceramah pun, sama ada penceramah agama atau yang bukan penceramah agama pun akan menyebutkan, biasanya historical, biasanya historiografi namanya.
menceritakan tentang sejarah daripada British datang, British membebaskan kita, Tunku Abdul Rahman pergi nun ke London berunding dengan kerajaan British, dan akhirnya kerajaan British mengizinkan kita menyambut kemerdekaan. Maka merdekalah kita pada 31 Ogos tahun 1957. Dan tuan-tuan dan puan, pengertian kemerdekaan telah diberikan kepada kita. Macam mana kita merdeka? Sebab kita sudah tidak dijajah lagi. Hasil mahsul tuan-tuan kita usahakan, dan duit daripada hasil mahsul itu ditumpukan untuk pembangunan negara dalam negara kita sendiri. Waktu kita ditadbir oleh orang Inggeris, mereka tuan-tuan cedok, mereka ambil, tuan-tuan, saya gunakan perkataan, mereka sakau hasil mahsul negara ini, tuan-tuan dan puan. Timahnya, getahnya, sawitnya, tanyakan apa saja, sebutkan apa saja, semuanya diusung ke London, tuan-tuan. Lebih-lebihannya diberikan kepada kita rakyat Malaysia ini. Akhirnya tuan-tuan tergencat kita membangun, tergencat manusia-manusia 1957 membangun sebelum itu pun, kerana kekuatan daripada ekonomi terutamanya telah diambil oleh kita punya masters, colonial masters kita, iaitu orang-orang Inggeris, orang-orang British. Saya tak nak ulas yang itu, tapi saya lebih kepada nak cerita mengenai merdeka tentang akhirat ini. Dan saya tidak boleh cerita tentang merdeka akhirat kalau saya tak sebut merdeka dunia. Saudara, Allah bagi pilihan kepada kita. Ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan dan puan, ayat yang saya baca, tuan-tuan dengar tadi, ayat yang saya baca, man kana yuridul harsal akhirah najlahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia, maka kami kepadanya dia akan berikan kebaikan dunia itu, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Siapa yang memilih dunia semata-mata, maka ayat ini mengatakan, maka mereka tidak beroleh sesuatu pun bahagian pun di akhirat kelak. Bayang tuan-tuan, pilih dunia, maknanya akhiratnya kosong bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita terangkan pilih dunia yang macam mana. Tapi ayat yang nombor yang saya baca tadi, tuan-tuan, dalam surah Taubah tadi. Tadi imam membaca, tuan-tuan, rakaat yang pertama tadi surah Taubah. Antara ayat yang dibaca tadi, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah fabashshiril mu'minin. Itu ayat yang dibaca tadi, tuan-tuan, dalam rakaat yang pertama tadi. Tuan-tuan, semuanya, tuan-tuan, yang dibaca tadi, yang sekarang yang saya baca ini, menumpukan perhatian kepada kita untuk tuan-tuan memilih kehidupan ini atas dua pilihan. Kita hanya diberi dua pilihan saja. In between tak ada pilihan. It is only A atau B. No in between A, in between A and B. Tak ada. Pilihannya ialah syurga, dan pilihannya adalah neraka. Tak ada kan? Tak ada pilihan, tuan-tuan puan. Mati setelah kita akil balik, umur 13 tahun, sudah akil balik laki-laki dan perempuan, bila diletakkan dua malaikat Raqib dan Atid, kiraman katibin, pilihannya ada dua saja. Sama ada syurga atau neraka. Saudara, secara lahiriahnya, saya dah bersyarah ni 45 tahun, tuan-tuan, ya. Saya dah bersyarah dengan rostrum yang macam ini 45 tahun dah. Saya mengendalikan summer camp 36 tahun, 1.2 juta manusia telah menghadiri summer camp saya, termasuklah golongan korporat, kerajaan swasta dan sebagainya. Saudara, jelas daripada anak-anak, tuan-tuan, daripada anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, sampai yang dah bekerja, kerajaan atau swasta, di depan mata kita jelas mereka pilih dunia. Tak percaya, pergi rumah kita, tuan-tuan, bangun subuh pagi tadi, tuan-tuan, hari merdeka, cuti hari ini, apa gambarannya anak kita pilih akhirat pada pagi ini? Tuan-tuan bagi tahu saya.
Puan-puan, apa satu cerita gambaran sejak anak kita bangun pagi tadi, setengahnya bangun pukul 8, setengahnya bangun pukul 9, berapa orang yang bangun pukul 5.45, 5 minit sebelum azan, semuanya ada di Masjid Nurul Yaqin ini. Bagi tahu saya. Berapa orang anak muda sekarang, tuan-tuan? Berapa orang anak muda yang ada sekarang ni? Tuan-tuan, tadi imam ni, Imam Amjad. Betul? Imam Amjad. Sedap nama tu, tuan-tuan. Nama Arab tu, Imam Amjad. Imam Amjad. Saudara sangat bernasib baik dapat imam yang macam ini. Bacaannya baik, tajwidnya baik, makhrajnya baik, alunan suaranya baik, teranumnya baik. Mana nak dapat, tuan-tuan, yang macam ni? It is a rare talent. Dan Imam Amjad ada di sini. Bayang Imam Amjad tadi membaca Fatihah dari ujungnya waladdallin. Dia menyebut amin. Kita sebagai makmum pun menyebut amin. Ulama mengatakan, tuan-tuan dan puan, bila makmum menyebut amin, amin itu disambut oleh penduduk langit, tuan-tuan dan puan. Siapa penduduk langit? Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa bilangannya, tuan-tuan? Berapa bilangan malaikat? Tiap-tiap satu titik hujan itu satu malaikat, satu titik hujan itu satu malaikat, satu titik hujan itu satu malaikat. Tuan-tuan bayangkan berapa titik hujan. Dan seluruh malaikat itu menyambut bila kita kata, imam kata amin, Imam Amjad kata amin, makmum kata amin. Amin kita disambut oleh penduduk langit. Tapi anak kita tak ada di sini, tuan-tuan. Menantu kita tak ada dekat sini. Adik kita tak ada dekat sini. Suami perempuan kalau tak bernasib baik, perempuan datang, suami tak ada dekat sini. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Day in, day out, week in, week out, month in, month out, year in, year out. This is the story. Macam mana, tuan-tuan? Betul kepilihan kita. Kita memilih dua saja, dunia atau akhirat. Ambil lagi contoh di rumah kita. Jangan pergi jauh-jauh lah, rumah kita saja. Saya nak tanya, tuan-tuan, rumah tuan-tuan kebanyakan ni typically ada 3 bilik. Betul? Nizam, betul, 3 bilik kebanyakannya. 3 bilik. Pagi tadi dengar tak, sama ada sebelum subuh, selepas subuh, tuan-tuan dengar tak bacaan Quran keluar daripada bilik yang pertama? Bilik pertama dihuni oleh anak lelaki 2 orang, dia kunci bilik itu. Anak lelaki yang pertama umur 27, anak lelaki yang kedua berumur 18 tahun. Bilik yang kedua anak perempuan, 2 orang juga anak perempuan kita. Anak perempuan yang pertama 24 tahun, anak perempuan yang kedua berumur 16 tahun. Dan bilik yang ketiga bilik kita sendiri. Bilik tuan rumah, bilik ketua rumah, bilik timbalan ketua rumah. Siapa dia? Bilik ayah, bilik suami, bilik kita. Saya nak tanya, terdengar ke bacaan Quran keluar daripada bilik pertama tadi? Ada tak bacaan Quran keluar daripada bilik nombor 2 tadi? Ada tak bacaan Quran keluar daripada bilik kita sendiri sebagai ketua keluarga? Kalau jawapannya tidak, tuan-tuan dah pilih dunia, tuan-tuan pilih bantal, tidak pilih Allah. Anak kita pilih selimut, tidak pilih Allah. Serius, tuan-tuan. Kalau semayang di rumah, tuan-tuan semayang di rumah, kalau ikut mazhab Hanafi, bila azan diazankan, kita semayang di rumah. Tak semayang di tempat azan diazankan, yang ini surau di Nurul Yaqin, semayang di rumah untuk mazhab Hanafi tidak sah semayang di rumah. Nabi Muhammad tak pernah semayang di rumah. Abu Bakar Siddiq tak pernah semayang di rumah. Umar bin Khattab tak pernah semayang di rumah. Utsman bin Affan tak pernah semayang di rumah, puan-puan. Ali karramallahu wajhah tak pernah semayang di rumah. Zaid bin Thabit tak pernah semayang di rumah. Abdullah bin Mas'ud tak pernah semayang di rumah. Abdullah bin Umar tak pernah semayang di rumah. Saudara Abdurrahman bin Auf tak pernah semayang di rumah. Sa'ad bin Waqqas tak pernah semayang di rumah. Saudara,
Dan kita buat pilihan sampai dah umur 60 tahun. Minta maaf saya nak sebut umur 60 tahun tuan-tuan. Umur 60 tahun kita tidak buat pilihan yang tepat. Umur 60 tahun tuan-tuan, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang sudah sampai umurnya 60 tahun, hadis, tuan-tuan boleh cek ni. Satu hadis lagi, siapa-siapa yang sampai umurnya 60 dan 70 tahun. Tapi ambil yang pertama, saya ambil hadis yang pertama. Siapa-siapa daripada umat Muhammad yang sudah sampai umurnya, puan-puan, umur 60 tahun, mereka tidak ada jawapan di sisi Allah. Mereka bertemu dengan Allah, tak ada jawapan kenapa mereka tidak boleh diletakkan di bawah arash di padang mahsyar nanti. Mereka tak ada jawapan tuan-tuan, mereka tak ada jawapan. Artinya yang mereka yang diletakkan di bawah arash itulah calon-calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara dah berumur 60 tahun, saya 76 tahun, saya tak ada jawapan di hadapan Allah kenapa saya tak boleh jadi ahli syurga. Saya tak ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala why I cannot be person of a jannah. Why can't I be the person of jannah? Kenapa saya tak boleh jadi ahli syurga? Saudara, Allah dah bagi umur 60 tahun. Tuan-tuan sikit buat calculation sikit. Umur 60 tahun tuan-tuan dan puan, 1 tahun berapa hari ke Nizam? 1 tahun berapa hari ada? 365 hari. 1 tahun 365 hari kalau 60 tahun bersamaan 21,900 hari. 21,900 hari kita hidup tuan-tuan. 21,900 hari tuan-tuan hidup. Yang umur 60 tahun. Saya 76 tahun sudah tentulah melebihi 21,900 hari. Dan 21,900 hari itu kita nak jadikan jam kali 24 jam satu hari satu malam. Jawapannya tuan-tuan hidup dalam masa 60 tahun dalam bentuk jamnya, tuan-tuan sudah hidup 525,600 jam. 525,600 jam. Tapi tak dapat pujuk hati sendiri untuk datang ke masjid. Tuan-tuan cuba bayangkan, 525,600 jam punya lamanya hidup, kita tak mampu nak pujuk diri kita, nak ringankan kaki melangkah ke Masjid Nurul Yaqin. Kita cuba bayangkan berapa ramai yang tak datang masjid tuan-tuan. Di sini ada berapa taman, 3-4 taman dekat sini. Masjid ni, di bawah masjid ni ada 8 surau tuan-tuan. Antara penempatan saya rasa yang agak ketat, antara penempatan yang agaknya tuan-tuan densely, highly, quite dense, density-nya hebat besar density-nya. Tapi berapa orang yang datang? Dan dalam jelajah saya tuan-tuan saya pernah keluar tuan-tuan berdakwah 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan keluar dakwah. Saya tak membagi tahu tempatnya tuan-tuan dan puan oleh kerana saya ni bersyarah, berdakwah dan bersyarah, berdakwah dan berkuliah. Saya dalam masa 4 bulan tu berkuliah di 36 surau dan 3 masjid. 36 surau dan 3 masjid. Saudara nak tahu setiap kali saya nak bersyarah, setiap kali saya nak berkuliah, kuliah maghrib, kuliah subuh atau kuliah duha, dalam masa 4 bulan saya keluar dakwah itu, imam atau pengurusi akan datang jumpa saya sebelum saya duduk dekat rostrum ni. Apa imam bilang kata, ataupun imam apa pengurusi kata, doktor, tolong sebut, rayulah kepada teman-teman yang tinggal di kawasan ini, yang merupakan jiran kepada surau, jiran kepada masjid, supaya mereka turun ke surau dan turun ke masjid. Rata-ratanya tuan-tuan, rata-ratanya yang datang ke masjid, according to them, this is from their mouth. Berapa tuan-tuan? 1% yang datang ke masjid, 1%. Kalau masjid itu tuan-tuan, surau itu ada kawasan itu ada 2,000 orang, 1% 20 orang tuan-tuan. Kadang-kadang kalau hujan tak sampai 1%, 0.5% tuan-tuan, kena yang datang tu 10 orang. 1%. Mana lagi yang 99%? 99% pilih dunia tuan-tuan, pilih dunia. 1% yang pilih akhirat. Tuan-tuan cuba bayangkan dekat sini pun nampak, alhamdulillah tadi saya sebut dengan Nizam, nampaknya ramai kehadiran, bagus tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan tak maaf saya nak sebut ni, saya ni puan-puan setiap 2 minggu sekali ada seorang manusia
yang dalam sejarah hidupnya, hidup dia dan hidup saya, kita bertemu sekali saja. Kalau ditakdirkan saya bertemu dengan dia sekali lagi, saya tak kenal dia. Dia kenal saya, of course. Tapi saya tak kenal dia. Dia tinggal di Kuala Terengganu, tuan-tuan. Setiap 2 minggu, dia akan bagi mesej dekat saya, dia akan WhatsApp dekat saya, dia akan email dekat saya, jadual saya daripada hari pertama hingga hari yang ke-15 bulan itu. Selepas hari yang ke-15 datang lagi satu jadual, hari yang ke-16 sampai hari yang ke-30. Apa dia buat, tuan-tuan? Orang ni dia akan hubungi masjid-masjid satu Malaysia. Dia tanya saya, nak mana? Nak Sarawak boleh, nak Sabah boleh, nak Johor boleh, nak Kelantan boleh, nak Terengganu boleh, nak mana-mana pun boleh. Dia akan susun. Saudara, saya tak berapa kenal dia, baru jumpa sekali. Selama dah 4 tahun consistent. Saya diminta keluar daripada Kuala Lumpur, rumah saya Taman Tun Dr. Ismail. Setiap hari Jumaat, almost every week, saya akan meninggalkan Taman Tun ke Kedah, ke Kelantan, ke Terengganu, ke Pahang, ke Negeri Sembilan, ke Melaka. Programnya hari Jumaat, dia akan letakkan saya ke satu masjid untuk tazkirah Jumaat, khutbah Jumaat dan mengimamkan sembahyang Jumaat. Mungkin di Kedah, mungkin di Pulau Pinang, mungkin di Terengganu, mungkin di Pahang. Selepas itu, Jumaat malam Sabtu ada kuliah maghrib. Dipilih satu lagi masjid di mana-mana di kawasan yang berdekatan itu, kuliah maghrib. Besoknya hari Sabtu pagi kuliah subuh. Selepas kuliah subuh di satu masjid yang lain kuliah duha. Lepas kuliah duha kuliah maghrib hari Sabtu malam Ahad. Lepas kuliah maghrib hari Ahad, besoknya hari Ahad kuliah subuh, kuliah duha. Lepas kuliah duha saya pulang ke Kuala Lumpur. Every week, tuan-tuan. Umur 76 tahun, tuan-tuan. Saudara, pasal apa dia buat? Saya tak suruh dia. Saya tak suruh dia. Saya tak bantu apa pun. Saya tak cadang apa pun. Setiap 2 minggu jadual akan sampai kepada saya. Nama masjidnya, siapa yang patut dikontak, siapa pengurusinya, siapa usahanya, siapa yang jaga biro dakwahnya. Semuanya diberikan kepada kita. Bila kita dah sampai masanya, kita call. Kita call saja. Untuk mengkonfirmkan hari itu, ketika itu akan berlaku sebagaimana kuliah yang dicadangkan itu. Saudara, inilah kerja manusia, kerja agama, tuan-tuan dan puan. Kerja agama tak disuruh, dia buat. Saya fikir tidak semudah mana pun. Tak mudah, tuan. Setiap 2 minggu, tak pernah gagal. Effort agak besar, tenaga agak besar, telefon banyak nak pakai, nak jawab panggilan-panggilan, tuan-tuan, daripada seluruh Malaysia ini. Agaknya tak ada masa nak menjawabnya, tapi dia mampu untuk menjawabnya. Inilah pengorbanan untuk agama. Yang boleh buat jadual, boleh buat jadual. Yang boleh, tuan-tuan, yang boleh mengimamkan macam Amjad, mengimamkan. Yang boleh memakmumkan, memakmumkan. Tuan-tuan, ya, yang boleh mendakwahkan, mendakwahkan. Yang boleh memanggil orang, memanggil orang. Tuan-tuan, ya, yang boleh sambung-sambung kita punya, tuan-tuan, kita ada IT specialist kat sini. Kita sambung-sambung poster-poster, e-poster, kita sambung e-poster. Saya nak tanya, tuan-tuan, tuan. Berapa orang program hari ini, tuan-tuan, program hari ini, berapa orang yang gunakan telefon, tuan-tuan, tembak kepada 20 kawan-kawan yang lain? Saya nak tanya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat, okey. Tapi kalau tuan-tuan tak buat, Allah tanya tuan-tuan nanti. Kenapa? Kenapa engkau tak buat? Kan ini misi dakwah. Kan ini program dakwah. Kan ini program membangunkan Islam. Kan ini program meletakkan Islam kemercu dia. Kan ini meletakkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lam alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada perkara yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi saudara pegang telefon siang, malam, pagi, petang. Bangun tidur, tuan-tuan dan puan, tak buat apa lagi, tuan-tuan petik telefon, tuan-tuan. Scroll apa benda ni. Apa message yang nak masuk pagi ni. Tapi tangan kita tak mampu, tuan-tuan. Tak mampu nak tekan butang untuk kawan-kawan. Nak bagi tahu hari ni 31 hari bulan di masjid ni Seri Kundang, Masjid Nurul Yaqin,
ada satu program, selepas program dengan bomba pada petang tadi. Apa orang yang buat? Dan saya tanya ni tuan, saya tanya ni, kalau semuanya buat, semua ahli jemaah yang biasa seperti ini buat, tuan bayangkan, satu orang buat dua orang, satu orang buat dua orang, satu orang buat dua orang. Saya ingat sampai yang di luar sana tuan, saya tengok besar dulu, penuh tuan, penuh di luar. Tapi pasal kita tak kisah, kita ini rutin biasa, ini ceramah biasa, ini merdeka biasa, ini hari biasa, maka tak terpanggil kita. Tapi Nabi Muhammad SAW tuan-tuan dan para sahabat, apa saja tentang agama, apa saja, no matter how small it is, no matter the event is so small, it's so minute tuan-tuan, tapi to them is so big in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tuan-tuan, tak ada benda yang kecil, tak ada benda yang kecil, tak ada benda yang kecil. Anak tak semayang misalnya tu, dalam Sayyidina Umar tuan, siapa yang tak semayang, tak maaf saya sebut ni, saya takut nak sebut ni. Zaman Sayyidina Umar tak semayang, bunuh tuan-tuan buat. Begitulah seriusnya. Berapa orang bapak-bapak dekat sini tuan-tuan bagi amaran kepada anak-anak kita yang tak semayang, yang tak bangun subuh, yang tak datang masjid, bagi tahu saya. Surah tuan-tuan dah isu amaran kepada anak-anak kita. Have you warned your children of not performing sebagai seorang Muslim, of not coming to the mosque? Macam mana tuan-tuan? Tak duduk dalam majlis ilmu, tak suka agama. Tuan-tuan, saya dah dapat satu kesimpulan. Anak-anak kita perempuan tak minat agama, simply tak minat agama. Tanya anak kita, nak ke ikut ayah pergi majlis ilmu? Tak nak. Nak ke ikut ayah pergi rumah nun, rumah uncle kita yang ada nun dibentuk untuk uncle yang sakit, dah 3 bulan sakit? Tak nak. Pasal menjarah sakit itu agama. Nak ke kita tengok ajak nak pergi orang mati tuan-tuan, saudara mati? Tak nak dia tuan-tuan. Dalam masuk kereta, dia nak pergi masuk kereta dengan muka masam, duduk belakang kereta tuan-tuan dan puan, dengan mak sebelahnya, dengan adik lagi, dengan main telefon, nak pergi tengok orang mati ni tuan-tuan dan puan. Itulah anak kita, minta maaf, itulah anak kita. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, akibat daripada itu tuan-tuan dan puan, anak-anak yang sedemikian, seorang yang selebriti agama yang selalu keluar di TV, selalu keluar di radio, kawan sahabat saya tak mau sebut nama tuan-tuan dan puan, terkenal lah. Dan dia kata apa? Saya kadang-kadang diminta oleh mana-mana tempat, oleh kerana mereka kenal saya, dan terutama tempat-tempat yang ada program ceramah saya di masjid-masjid di surau-surau, bila ada kematian mereka call saya, mereka panggil saya atas nama penghormatan saya sebagai orang yang pergi kuliah, sebagai seorang, katakanlah sebagai seorang yang berilmu dalam agama. Saya diberikan kesempatan untuk mengimamkan solat jenazah. Apa dia cerita kat saya tuan-tuan ya? Satu hari saya diminta mengimamkan solat jenazah. Yang mati itu seorang datuk tuan-tuan, seorang datuk. Dan yang mati itu seorang datuk umur sekitar dalam 78 tahun. Apa dia kata? Sebelum saya mengimamkan solat jenazah, saya memandang ke belakang, memandang makmum, dan saya tanyakan kepada orang yang berdepan dengan saya ni, yang kenal sangat dengan jenazah ini, yang kenal sangat dengan keluarga si mati ini. Si mati ini ada anak tak? Anak laki-laki yang akil balik? Ada 3 orang. Soalan yang kedua, ada tak 3 orang itu di barisan saf pertama, saf kedua, saf ketiga? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Dengarnya anak yang pertama, oleh kerana dia umur 78 tahun, anak yang pertama pun dah umur 40 tahun lebih tuan-tuan. Anak yang kedua juga laki-laki pun dah berumur dekat 40, awal 40. Anak yang ketiga 20-an. Apa dia kata? Saya tidak akan meneruskan solat ini sebab saya nak beri kesempatan kepada anak yang afdal bersama-sama kalau boleh mengimamkan solat jenazah ini. Bukan saya, anak yang mengimamkan afdal. Kita tunggu anak dia, kita tangguh 5 minit, cari anak dia di mana. Saudara nak tahu tuan-tuan ceritanya, cari-cari di bawah pokok manggis, di bawah pokok apa ni ya,
bawah pokok jambu, duduklah anak-anak itu seorang sana seorang sini dengan seluar jeans ya, dengan isap rokok punya. Macam mana tuan-tuan? Macam mana ini anak kita ni? Tuan-tuan, anak yang tak datang ni, tak datang masjid, inilah rupanya. Tak duduk majlis ilmu, inilah rupanya. Tak diajarkan Al-Quran, inilah rupanya. Tak belajar tuan-tuan dengan imam dan bilal ilmu agama fardu ain, inilah rupanya. Amak dan ayah terutamanya yang tidak menggunakan kuasa-kuasa keayahan, keibuannya, inilah jadinya. Bayang tuan-tuan, jenazah masih ada, anak kita tak terpanggil untuk memberikan penghormatan terakhir, sembahyang yang tidak ada rukuk, yang tidak ada sujudnya. Dan saya yakin anak tuan-tuan, sebahagiannya tuan-tuan anak tulung tuan-tuan, tak pernah sekali pun sembahyang jenazah, tak pernah sekali pun sembahyang jenazah. Nizam, kalau ada jenazah hari Jumaat dekat sini, biasa ni kadang-kadang ada lah hari Jumaat dekat sini, announcement dibuat, tuan-tuan para hadirin yang hormati sekalian, insya-Allah selepas saja kita sembahyang Jumaat hari ini, ada jenazah seorang muslimat yang berumur 82 tahun meninggal malam tadi, yang kita akan sembahyangkan, sempurnakan sembahyang insya-Allah. Minta tuan-tuan dapat bersama untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Saudara yang tinggal ni, yang tua-tua macam kita tuan-tuan, yang tua-tua macam kita ni lah, daripada sembahyang Jumaat berbaris atau saf sampai luar di sana, yang tinggal sembahyang-sembahyang, yang tinggal sembahyang jenazah ni 4-5 saf. Anak perempuan tak ada dalam saf itu, anak tuan-tuan tak ada dalam saf itu. Kalau anak tuan-tuan tak ada dalam saf itu, tuan-tuan dan perempuan, masa tuan-tuan, masa orang lain menyembahyangkan orang lain, besok giliran emak dan ayah mereka yang terbujur menjadi jenazah pun akan berlakulah peristiwa kepada 3 orang yang saya sebutkan tadi. Bayang tuan-tuan. Balik ini tuan-tuan dan puan, cuba tuan-tuan tanya anak tuan-tuan ni, tanya anak tuan-tuan, saja tanya berapa orang ada kat rumah. Ini cuti lagi tuan-tuan, kebanyakannya cuti, besok cuti lagi, tak sekolah besok ni, masih cuti lagi ya. Yang bekerja pun ambil cuti tuan-tuan, maklumlah cuti hari Khamis, hari Jumaat ambil cuti dan sebagainya. Perempuan, saya nak minta perempuan tanya anak-anak yang dah akil balik, ada 3 orang dekat rumah, mudah dia tanya, Din, Man, Ita, bagi tahu ayah, sebutkan kepada ayah dan mama ni doa anak kepada ibu bapa yang telah pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin 0/3 yang boleh berdoa itu. Tak percaya, macam cuba tuan-tuan, cuba balik nanti. Din, ayah, Ita, Man, Ita, macam mana bunyi doa seorang anak yang mendoakan ibu dan ayah yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara, inilah gambarannya tuan-tuan, inilah gambarannya. Besok perempuan, masa perempuan mati besok, perempuan setelah dikebumikan, setelah ditalqinkan tuan-tuan, ada orang yang curah air dan sebagainya, bila seorang balik, semuanya balik, dan akhirnya anak bongsu kita pun balik. Sayang macam mana dengan kita pun mereka akan balik. Close macam mana dengan kita pun mereka akan balik. Saudara, bila anak yang terakhir, orang yang terakhir meninggalkan kubur, melangkah 7 langkah meninggalkan kubur, keluarlah 2 malaikat muka dan nakir. Saudara, mereka yang memilih dunia, mereka yang menjauhkan diri daripada ilmu agama, mereka yang menjauhkan diri daripada program-program agama, mereka yang menjauhkan diri daripada program pentarbiahan agama, mereka yang menjauhkan diri daripada Masjid Nurul Yaqin, mereka yang menjauhkan diri daripada jawatan kuasa dan orang-orang yang mentadbir mengurus masjid, mereka yang menjauhkan diri daripada Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap. Saudara, orang-orang ini tuan-tuan, saya yakin tak boleh jawab soalan-soalan muka dan nakir. Macam mana? Azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu Muhammad Rasulullah. Asyhadu Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah marafati tammi wassalatu al-qaimah Ati sayyidina Muhammad wasiyatullah Tabaratul maqam mahmud alladhi wa'abta. Macam mana kita sambung sikit ke macam mana? Sambung sikit. Boleh tuan kita sambung sikit? Puan-puan boleh kita sambung sikit? Tadi saya menyebutkan sebagai ukuran tuan-tuan, kita merdeka dunia dan merdeka akhirat ini. Dan kita tidak memerdekakan diri kita kepada kehendak dunia. Minta maaf, kita tidak memerdekakan diri kita kepada kehendak dunia. Yang bekerja, yang masih bekerja, masuk kerja pukul 8 sampai pukul 5.30, pukul 6 petang, kerja. Masa saya jadi exco dulu, exco agama dan exco infrastruktur dulu tuan-tuan ni, banyak company-company terutamanya yang miliknya orang Taiwan tidak mengizinkan pekerja-pekerja Islamnya yang 80% pekerja Islam pergi sembahyang Jumaat. Surau pun tak ada, dia tak izinkan, buat surau pun tak izinkan di kilang-kilang itu. Jadi kami buat perundingan-perundingan dan paksa sebagian daripada mereka. Kenapa nak halang orang sembahyang Jumaat? Kenapa halang orang nakkan sikit little shade dekat company itu, dekat syarikat itu, dekat kilang itu untuk membina tempat solat, musalla. Jadi tuan-tuan, sebahagian daripada kita minta maaf ya, yang berada dalam keadaan itu memang sembahyang Jumaat entah di mana, sembahyang Zuhur entah di mana, sembahyang Asar entah di mana. Kalau mereka bekerja 20 tahun, 20 tahun lah tak sembahyang Zuhur, tak sembahyang Asar. Sebagainya 20 tahun lah, kecuali kalau cuti-cuti hari Jumaat mereka dapat menunaikan sembahyang Jumaat. Kalau tidak, tidak berjumaat lah mereka, saudara. Dan ini yang berlaku.
Tapi ada pilihan, sebenarnya kita ada pilihan, bukan tak ada pilihan. Bekerja tuan-tuan, kilang-kilang Taiwan ni, yang besar-besar ni tuan-tuan, bekerja sampai 5,000 pekerja, 5,000 pekerja. 80% daripadanya orang Islam. Takkanlah kita tidak boleh mengadakan satu kekuatan di kalangan umat Islam yang bekerja di situ untuk menentukan kehidupan ini. Kita memilih memerdekakan diri daripada dunia, daripada kehidupan dunia ini, untuk kita pergi kepada hidup akhirat, supaya kita insya-Allah dimerdekakan kita daripada neraka nanti bila kita bertemu dengan Allah di alam akhirat nanti. Saudara-saudara, tadi saya menyebutkan tuan-tuan sebagai salah satu, tuan-tuan nak tahu tak tahu checklist. This is the checklist. Sama ada tuan-tuan pilih dunia atau pilih akhirat. Saya kata tadi, tuan-tuan ya, setelah semuanya disempurnakan, orang semua balik, muka dan akhir pun akan datang menemui si mati. Ada 6 soalan yang mesti dijawab. Soalan yang pertama, Marabuka, siapa Tuhan kamu? Kalau tak sembahyang tak boleh jawab. Kalau sembahyang sekali-sekali tak boleh jawab. Kalau tak pernah sembahyang subuh tak boleh jawab. Kalau kita merupakan tuan-tuan anak karyah dekat sini yang hampir dengan Masjid Nurul Yakin, tak datang ke masjid ini, tak boleh jawab. Kalau datang pun duduk di belakang-belakang, tuan-tuan, tak pernah pun berada teringat untuk duduk di saf pertama. Hadis mengatakan, berundilah kamu untuk mendapat kedudukan duduk berdiri di saf yang pertama. Hebatnya ganjaran saf yang pertama. Saya yakin sebagian daripada kita tak pernah duduk pun, berdiri pun di saf pertama. Mana tuan-tuan? Tuan-tuan bayar, Marabuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Siapa nak? Bila nak jawab siapa Tuhan kamu, ini masuk dalam area akidah. Akidah. Ada di antara kita minta maaf tak pernah duduk 1 jam mendengar ceramah mengenai akidah Islamiah, mengupas mengenai kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. What does it mean? What implication it has? Apa maknanya, apa implikasinya dalam hidup kita? Tuan-tuan mungkin dah baca 40 perkara yang membatalkan syahadah. Saudara, kalau anak kita tak baca, kita tak baca lagi, takut dalam hidup harian ini terbatal banyak syahadah kita. Inilah saudara yang kita kena fikir. Tuan-tuan kena fikir, saya kena fikir ni. Sebab itu tuan-tuan nak fikirkan, nak berjumpa dengan umat, nak memikirkan tentang Islam ini, hidup bersama dengan Islam. Umur 76 tahun, saya pun tak berapa sihat tuan-tuan. Tuan-tuan sebut penyakit apa, saya semua ada penyakit tu. Baru-baru ni 3 minggu yang lepas tuan-tuan, saya masuk hospital, saya masuk KPJ di sana. Apa penyakitnya? Namanya blood loss. Kalau ada doktor kat sini, nurse dia tahu. Blood loss tuan-tuan. Blood loss, hilang blood, hilang darah. Skop dia buat. Daripada atas, daripada bawah skop. Nak cari di mana tempatnya mengalir darah yang kita tak tahu. Hilang darah. Daripada 14 hemoglobinnya kepada 9. Akhirnya saya nak bangun macam nak jatuh. Macam bangun macam nak pitam. Saudara-saudara. Dan saya nak bagi tahu. Tapi dalam begitu pun tuan-tuan dan puan ya, dalam begitu tekanan untuk memberikan sedikit manfaat kepada umat Muhammad. Bila saya perhatikan umat Muhammad tuan-tuan dan puan ya, tuan-tuan nak tahu ya, baru-baru ni dalam 3 bulan yang lepas, tak sampai 3 bulan dah, yang saya kata yang saya keluar tiap-tiap 2 minggu, tiap 2 minggu pergi satu tempat, pergi rancangan. Saya tak mau sebut rancangan apa tuan-tuan dan puan. Pergilah, dan saya dibenarkan, diizinkan untuk memberikan satu ceramah kepada IPD. IPD ni tuan-tuan ialah tempat polis lah, polis daerah. Tuan-tuan, ibu pejabat polis daerah, IPD. IPD bagi ceramah motivasi, lepas tu mereka cerita kepada saya. OCPD cerita kat saya. Apa dia kata? Di sini ni anak-anak muda dia kata tak tidur sampai 1 pagi, 2 pagi tak tidur lagi. 2 pagi ni pada mereka masih terang benderang macam pukul 8 malam saja. Apa mereka buat tuan-tuan? Tak tahu apa mereka buat. Dalam kumpulan 12 orang, 13 orang, polis bila mendapati keadaan yang macam ini, dia ada satu suspicion, dia suspect sesuatu. Dia suspect sesuatu yang tak bagus berlaku di kalangan anak muda itu. Maka polis buat keputusan, berapa tuan-tuan? Check air kencing mereka. Check air kencing ni. Ni anak Melayu, semuanya anak Melayu. 15 orang, semuanya anak Melayu. 10 orang, semuanya anak Melayu. Daripada 10 orang, dia kata 8 adalah positif dadah. 8/10, 8. Tak ada kebedak positif dadah di Kuang. Tak ada kebedak positif dadah di apa nama tempat ni?
kundang ini. Tuan-tuan, saya tahu. Sebab itu, apa caranya tuan? Kalau misalnya sudah dadah, hidung gam, dadah dan sebagainya, memang pilihan asalnya tak tepat, pilihan berikutnya tak tepat, mati pun dengan pilihan yang tidak tepat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sebab itu ya, satu lagi tuan-tuan dan puan ya, saya bagi satu motivasi kepada guru-guru. Banyak cerita ni tuan-tuan, minta maaf ya. Motivasi kepada guru-guru sekolah, pelajarnya ada 700 lebih, guru-gurunya ada dekat 100 orang. Bagilah motivasi. 2.5 jam saya bagi motivasi. Dengan cikgu ni seronok tuan-tuan. Cikgu ni bila tuan-tuan bersyarah depan dia, dia punya concentration, dia ambil nota, mata dia bulat pandang kita. 2.5 jam tak berkelip pandang kita tuan-tuan. Punyalah cikgu ni dahagakan ilmu, seronok mendengar ilmu yang diberikan. Saya berikan sikitlah sentuhan-sentuhan ni keguruan, profesionalisme keguruan dan sebagainya. Habis daripada ceramah itu, guru pusat pengetua pasal sekolah menengah ni pengetua tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Pengetua ajak saya makan tengah hari, disediakan, cantiklah, dimasak oleh guru-guru itu yang masak dan sebagainya, bagus. Duduk di sebelah saya ni tuan-tuan, pengetua, timbalan pengetua dan juga guru-guru kanan bersama dengan saya. Apa cikgu tu kata tuan, guru besar daripada pengetua kata, sekolah ni atas inisiatif daripada ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz asatizah. Mereka bagikan pelajar ini tuan, mereka bagikan pelajar ini kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, atas pembahagian itu dibuat sama ada pelajar-pelajar itu boleh melakukan solat atau tidak boleh melakukan solat. Itu saja soalannya. Dan mereka buat imtihan, mereka buat ujian. Nak tengok kebolehan anak-anak itu tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sama ada boleh melakukan solat atau tidak boleh melakukan solat. Boleh tak boleh itu berdasarkan 2 rukun. Rukun qauli dan rukun qalbi namanya. Rukun qalbi dan rukun fi'li, bukan qalbi. Qalbi rukun hati. Sembahyang ni ada 3 rukun tuan-tuan. Satu ialah rukun qalbi, rukun hati. Itu kita dengan Allah. Yang kedua rukun qauli, rukun yang disebut. Usalli itu rukun qauli. Tuan-tuan baca doa iftitah itu rukun qauli. Tasbih itu rukun qauli, doa tahiyat akhir itu rukun qauli, memberi salam itu rukun qauli. Satu lagi rukun fi'li. Berdiri itu rukun fi'li, rukuk itu rukun fi'li, itu dia. Jadi pelajar-pelajar ini tuan-tuan diimtihan, diuji begitu. Maka pelajar-pelajar ini dibagi pada 3 kategori. Yang pertama, pelajar-pelajar yang dianggap boleh melakukan solat setelah diuji. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang grey. Grey ni maknanya boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh, tetapi mengarah kepada tak boleh. Boleh tapi tak boleh. Boleh baca tuan-tuan, dia boleh baca, tahiyat akhir dia boleh baca. Setakat dia baca tuan-tuan, tahiyat akhir lentang pukang, tapi bacaannya macam-macam tahiyat akhir, macam-macam tahiyat akhir. Kumpulan yang ketiga tuan-tuan, yang paling ramai daripada kumpulan A dan B tadi, kumpulan C, kumpulan yang ketiga tadi, anak-anak yang tak boleh solat. Apa pengetua kata bagi pengetua saya tuan-tuan? Doktor, bukan saja anak-anak ni tak boleh solat, sebahagian daripadanya mengucap pun tak boleh tuan-tuan. Dan bila saya buat satu program di Pulau Pinang tuan-tuan, masa tu nak peperiksaan SPM saya diminta buat motivasi gabungan 5 sekolah. Jadi 5 pengetua bersama-sama dengan saya tuan-tuan dan puan. Dan 5 pengetua ni cerita mengenai amalan anak-anak tentang agama macam yang saya sebut tadi tuan-tuan. Setengahnya tak boleh mengucap tuan-tuan. Saudara, minta maaf saya sebut ni. Kalau-kalaulah ini anak kita, kalau-kalaulah mereka itu anak saudara kita, kalau-kalaulah mereka itu cucu kita, apa artinya hidup di dunia ini tuan-tuan? Apa artinya hidup di dunia ini? Inilah yang kita kena fikirkan tuan-tuan. Sebab itu saya mengharapkan tuan-tuan dan puan akhirnya tuan-tuan saya tak nak habiskan tadi. Sebenarnya ada 6 soalan tadi. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, tak perlulah. Dan saya nak menghujungkan kuliah saya ini dengan menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Yang inilah sebenarnya pokok pangkalnya yang saya nak timbulkan bersama dengan teman-teman Dan saya tak bagi tahu nizam kehadirannya. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu betul-betul antara tempat yang saya pergi
setiap minggu, setiap hari itu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kehadiran malam ini adalah antara yang terbaik yang pernah saya saksikan. Tanyalah kepada timbalan pengurusinya, timbalan kepada nizamnya, tanya kepada seluruhnya imam Bilal yang telah mengusahakan. Tapi saya rasa kalau betul-betul diusahakan, tiap orang mainkan peranan, tuan-tuan. Tiap orang memainkan peranan, tuan-tuan boleh menewaskan satu masjid di Malaysia ni. Saya dah bagi 2 kali syarahan di masjid ini, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam Facebook, masjid namanya Masjid MTJ, Masjid Temerloh Jaya. Tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan? Masjid Temerloh Jaya. Saya pergi kuliah maghrib, kata mereka Pekan Temerloh, tuan-tuan, dekat Pekan Temerloh, di taman macam ini, di taman macam ni, Pekan Temerloh. Saya pergi kuliah maghrib. Masya Allah, tuan-tuan. Saya tengok susunan masjid ini. Penyambut tetamunya, tuan-tuan, semua sekali penyambut tetamu, 24 orang penyambut tetamu. Bergilir-gilir menyambut tetamu. Tiap-tiap orang yang datang tu disambut. Saya ni macam mereka kenal, tuan-tuan, nampak penceramah, memanglah sambutannya, memanglah hebat sambutannya. Tapi yang lain pun tidak ada ketinggalan, disambut oleh mereka dengan senyum, dengan mempersilakan, dengan welcoming, very welcoming. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, lepas tu dalam 2 bulan selepas itu saya dipanggil untuk memberi kuliah subuh. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan pergi Facebook saya, adalah gambar-gambar tu. Kuliah subuhnya sama dengan jumlah mereka yang datang sembahyang Jumaat. Kuliah subuh sama dengan mereka yang datang sembahyang Jumaat. Kalau MTJ, Masjid Temerloh Jaya boleh buat, takkan Nurul Yakin tak boleh buat? Boleh. Dan tuan-tuan dah buat ni sekarang. Saya dah kata dah, ini kehadiran antara yang terbaik. Tetapi tak cukup untuk mereka merdekakan diri mereka daripada kehendak dunia. Dan mereka harus pergi kepada satu lagi sudut. Apa dia? Memerdekakan diri mereka untuk tidak menjadi ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Serius, tuan-tuan, serius. Dan kita hidup, tuan-tuan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Apa lagi dia kata? Ashabul jannati humul faizun. Ahli syurga itulah yang akan diberi kejayaan mutlak bila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini, tuan-tuan yang hadir dengan saya ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, mari kita dengar apa sebabnya sukar sangat kita nak mengkiblatkan diri kita untuk memilih supaya kita merdekakan diri kita kepada kehendak dunia dan terus menuju kepada memerdekakan diri kita supaya tidak pun dicuit oleh api neraka, tuan-tuan, insya-Allah. Sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Thauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa daripada seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu orang Islam bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan. Bagaimana orang nak makan dengan ramai, tuan-tuan, mengerumuni talam, dalam talam itu ada hidangan. Orang kafir mendatangi orang Islam begitu ramainya, seperti orang yang nak makan satu talam, tetapi yang nak makan itu begitu ramai dengan talam yang itu. Apa dia kata lagi? Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kami sedikit pada hari itu? Nak lawan ni orang kafir yang nak mengumpulkan kita di tuan-tuan dan puan, yang bilangannya begitu ramai, begitu angkuh, sombong mereka, dan kita kecil sebagai umat Islam. Sahabat menanyakan, apakah dari kami sedikit pada hari itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Bilangan orang Islam banyak, bilangan orang Islam di Kundang ni banyak, di Kuang ni banyak, di Sungai Buloh banyak, tetapi dia kata, tetapi kamu umpama buih pada waktu banjir. Kamu hanya banyak dari segi agama kamu macam buih saja. Banyak tak datang masjid, banyak tak hadir majlis ilmu,
Banyak tak menyokong program-program yang dikenalikan oleh masjid. Banyak tuan-tuan hanya hidup kemungkinannya macam enau dalam belukang, masing-masing dalam belukang, masing-masing. Lupa tanggungjawab untuk menghidupkan agama melalui di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saudara-saudara, apa kata Nabi? Tetapi bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih pada waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu. Tadi tuan-tuan, orang-orang kafir datang ni mengurungi orang Islam, dan Allah cabut kegerun pada orang Islam ni. Gerun, tuan-tuan. Macam mana orang tengok Sayyidina Umar, tuan, gerun. Dalam peperangan disebutkan, tuan-tuan dah dengar cerita ni, bila orang tuan-tuan gosok gigi dengan sugi, tuan-tuan, masa dia mandi gosok gigi, musuh-musuh datang mengintai mereka, tuan-tuan. Mereka mengasah gigi mereka nak ratah kita dengan gigi-gigi mereka. Dahsyat, tuan-tuan dan puan. Panjanglah ceritanya tu. Tapi apa yang saya nak sebut itu rasa gerun orang-orang yang bukan Islam. Saya nak tanya, tuan-tuan, orang bukan Islam gerun dengan kita? Statement-statement yang ada dalam surah Al-Kahfi yang tuan-tuan baca, dia gerun kepada kita. Tuntutan-tuntutan mereka gerun kepada mereka. Kita nak buat, tuan-tuan, membaca 40 hadis, mereka gerun dengan kita. Saudara, kemudian apa dia kata? Dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan dalam hati kamu satu penyakit. Tuan-tuan, hilang kegerunan, hilang ketakutan musuh terhadap kita dan sebagainya, sebab kita dilanda oleh satu penyakit. Apa nama penyakitnya? Penyakitnya namanya penyakit wahan. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah wahan itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, wahan itu ialah cinta dunia dan takut mati. Tuan-tuan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Saudara, kita tak tolak dunia. Saya pun tak tolak dunia. Tak ada. Saya ada kereta, saya ada rumah, saya belajar, saya ada PhD, saya ada datuk, saya ada jawatan, saya dulu PTD, tuan-tuan, saya dulu ahli parlimen, saya dulu exco. Saya tak tolak dunia. Tapi saudara-saudara, jadikan dunia itu alat untuk kita ke akhirat dan masuk syurga Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk akhirat. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Puan-puan, dunia adalah ladang untuk akhirat. Paginya ladang subuh, tengah harinya ladang zuhur, petangnya ladang asar, petang lagi ladang maghrib, ladang isya, ladang ilmu, tuan-tuan, ladang tajwid, ladang Al-Quran, ladang hadis. Ladang yang mana tuan-tuan buat? Ladang yang mana tuan-tuan tanaman-tanaman untuk tuan-tuan bangkit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadikan kita membuat pilihan yang tepat, yaitu tuan-tuan, merdeka dunia dan merdeka akhirat. Saudara-saudara yang saya menyebutkan sekalian, maka dengan itu, tuan-tuan, saya nak tutup. Saya nak bagikan 3 cadangan. Pertama, kita cakap-cakap ni pun Nabi Muhammad, tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad dan para sahabat, terutamanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cakap sikit, buat banyak, tuan-tuan dan puan. Zaman Nabi Muhammad, khutbahnya pendek, tapi sembahyangnya panjang. Khutbahnya pendek, zikirnya panjang. Khutbahnya pendek, doanya panjang. Zaman kita, tuan-tuan, the reverse is true. Kadang-kadang, tuan-tuan, sebelum ada teks tu, menjela-jela. Kadang-kadang dekat 40 minit, tuan-tuan, 40 minit dah mengah orang yang menunggunya. Inilah yang berlaku. Banyak cerita. Kedai kopi kat sini ada kedai kopi, tuan-tuan. Saya seronok pergi kedai kopi tadi kat sini, tuan-tuan. Saya nak minum sikit. Apa jawapan orang tu? Kata, kedai ini memang dibuka, tapi masakan, minuman dia akan dihidang selepas maghrib. Kita punya pemilik kedai ini sembahyang maghrib. Seronok betul saya dengar, tuan-tuan. Tapi tempat yang lain, tuan-tuan pergi, Tom Yam ke, Western ke, waktu maghrib ni, tak cari kita pergi, tuan-tuan. Waktu maghrib ni lah, pukul 6.30, tuan-tuan, berpusu-pusu. Hingga kadang-kadang cukup bulan ni, nak bawa anak ni makan-makan, tuan-tuan. Maghrib kita langgar begitu saja, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, kedai Tom Yam sebelah surau, sebelah masjid, tuan-tuan. Azan diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tom Yam lagi besar, paprit lagi besar, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan.
Pattaya lagi besar, tuan-tuan. Inilah yang berlaku kepada kita. Tuan-tuan setuju tak setuju, inilah yang berlaku kepada kita. Tuan-tuan puan dan sekalian, yang kedua saya harap tuan-tuan puan, insya-Allah apa yang perlu kita lakukan ya. Selepas ini ya, saya kena susun seluruh keluarga saya. Mesti. Sebagai ayah, sebagai suami, saya mesti susun keluarga saya. Macam mana susunnya? Susun keluarga saya ikut ayat yang Ustaz tadi dia akan baca dalam surah Taubah. Apa dia? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Susun keluarga kita. Yang pertama, sayang Allah mengatasi segala-galanya. Isteri sayang Allah, suami sayang Allah, tuan-tuan. Bapa sayang Allah, mak sayang Allah, menantu sayang Allah, anak sulung semayang Allah, anak tengah semayang Allah, anak bongsu semayang Allah, cucu sayang Allah. Kena buat. Dendangkan sayang Allah, dendangkan ahabbakum minallah, ahabba ilaikum minallah, dendangkan sayang kita kepada Allah. Macam kita berhimpun ni tuan-tuan dan puan ya. Salah satu ciri ahli syurga, pilihan kita tuan-tuan, merdeka dunia, merdeka akhirat, kita ahli syurga. Ciri ahli syurga ialah salah satu namanya tuan-tuan ya, nama ahli syurga itu ialah orang-orang tuan-tuan, orang-orang yang berhimpun. Mereka sayangkan Allah. Mereka berhimpun kerana mereka sayangkan Allah. Mereka berpisah selepas ini pun kerana mereka sayangkan Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Siapa mereka? Teman-teman di kundang ini, teman-teman ahli jemaah di Masjid Nurul Yaqin ini. Mereka sayangkan Allah. Tuan-tuan sayangkan Allah pasal tuan-tuan datang. Perempuan sayangkan Allah pasal perempuan duduk di sana untuk mendengar ceramah ini. Saya sayangkan Allah ni, saya datang insya-Allah. Dan kita berhimpun kerana kita sayangkan Allah. Sebentar lagi dalam pukul 9.45 masing-masing balik, saya balik ke Taman Tun rumah saya pun kita meninggalkan masjid ini kerana kita sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Besok pagi sayang Allah lagi tuan-tuan. Sayang Allah. Besok tengah hari sayang Allah. Besok asar sayang Allah. Besok maghrib sayang Allah. Besok isya sayang Allah. Besok subuh lagi sayang Allah. Putaran pusingan sayang Allah. Yang kedua, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, sayangi Rasul. Susun anak kita sayang Rasul, kenal Rasul. Saya yakin tuan-tuan, saya tak tahulah, tengah rumah kita tak ada satu buku pun mengenai Nabi Muhammad. Padahal buku mengenai sejarah sirah Nabi Muhammad tuan-tuan, tuan-tuan pergi ke Jalan Tunku Abdul Rahman, namanya tuan-tuan kedai buku Mukmin, kedai buku Mukmin. Buku mengenai Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad tuan-tuan, kalau nak dihimpunkan setengah masjid ini, buku tu tak cukup tuan-tuan dan puan. Bahasa Inggeris ada, bahasa Urdu ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Malaysia ada. Cerita Nabi Muhammad. Saya nak tanya puan-puan, buku yang mana suami kita beli? Buku yang mana dibaca oleh anak-anak kita? Tentang Nabi Muhammad ni, Nabi kita. Kita nak dapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Macam mana tak kenal Nabi Muhammad? Takut Nabi Muhammad tak kenal kita bila kita berada di pada mahsyar nanti. Takut kita tak dapat menikmati air telaga Kautsar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ahabba ilaikum minallah wa rasuli. Yang ketiga, wa jihadin fi sabili. Mari kita berjihad tuan-tuan. Bukan nak angkat senjata, bukan nak tembak orang, tidak. Saudara, jihad menjadikan keluarga kita keluarga yang beriman. Jihad menjadikan isteri kita isteri yang muslimah. Jihad menjadikan anak-anak kita muslim dan muslimat, anak yang soleh, anak yang solehah. Jihad menjadikan rumah kita dihiasi dengan agama, dihiasi dengan Quran, dihiasi dengan tuan-tuan alunan-alunan zikir, dihiasi dengan insya-Allah sebutan-sebutan yang membawa kita kepada kebesaran Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jihad. Antara jihad tuan-tuan adalah mendakwahkan agama Allah. Minta maaf tuan-tuan dan puan, mendakwah. Takut kita bila bertemu dengan Allah, tuan-tuan jalan berapa juta langkah. Sejak umur daripada 1 tahun sampai umur 60 tahun tuan-tuan, berapa juta langkah kita. Takut malaikat tak catat satu langkah pun tuan-tuan tidak gunakan untuk mendakwahkan agama Allah. Bayang tuan-tuan.
Yalah, kalau saya nak cerita tentang dakwah ni mungkin satu tajuk yang lain lah, tapi tak perlulah saya ceritakan itu. Tuntutan tuan-tuan, dakwah ini adalah satu tuntutan wajib dan mesti. Alhamdulillah, Nizam berdakwah, menjemput saya kemari, menjemput orang lain datang kemari untuk memakmurkan, untuk memberi ilmu sebagai daripada dakwah. Jawatan kuasa mengadakan program-program tuan-tuan untuk memakmurkan masjid sebagai daripada dakwah. Teman-teman yang ada kat sini, tuan-tuan yang rindu kepada masjid, melakukan sesuatu atas nama dakwah untuk menonjolkan masjid ini menjadi tempat persinggahan dan tempat perteduhan atas nama iman Islam untuk rakyat yang berada di kawasan ini, insya-Allah. Inilah tugas kita. Saudara-saudara yang mati sekalian, yang ketiga tuan-tuan dan puan, apa yang kita nak buat besok pagi? Saya nak cadang besok pagi tuan-tuan. Besok pagi masih cuti lagi kita ni. Besok pagi hari Jumaat. Rakaat yang pertama kita akan baca tuan-tuan, insya-Allah, Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat yang kedua, masjid ni biasanya baca surah Al-Insan. Betul? Okay. Saudara, minta maaf kalau tak betul, kata tak betul lah dalam hati. Anak-anak kita, ada anak kita tak pernah sekali pun duduk berdiri di belakang imam hari Jumaat. Tuan-tuan, dengan melakukan sujud sajdah dalam surah yang dibaca, ayat-ayat daripada Alif Lam Mim Sajdah, kita cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah tinggal dekat sini dekat 17 tahun, tak pernah sekali pun anak-anak teruna kita, tak pernah sekali pun anak dara kita duduk bersama-sama untuk menaikkan solat subuh hari Jumaat, di mana rakaat pertamanya dibacakan Alif Lam Mim Sajdah, ayat yang kedua dibacakan suratul Insan. Bayang tuan-tuan, ruginya kita, rugi, sangat rugi. Jadi besok saya cadangkan, besok tuan-tuan dan puan, cadangan saya besok, tuan-tuan balik ini sebelum tuan-tuan tidur, tuan-tuan makan nanti, sebelum tuan-tuan tidur, bagi tahu anak, tuan-tuan akan mesyuarat ringkas, tak lebih daripada 15 minit mesyuarat. Apa mesyuarat tu? Ayah nak tengok besok kita aman, Din, ayah nak tengok mama, ayah, kita naik kereta, ayah bawa kereta besok pagi, kita nak sampai di Masjid Nurul Yaqin sebelum azan, 5 minit sebelum azan. Semuanya ini perintah ayah. Perintah ayah ni perintah agama. Ini perintah ayah. Ayah tak mau excuse lagi dah. Kamu dah umur 36 tahun. Kamu dah umur 27 tahun. Kamu dah umur 12 tahun. Saudara, inilah tuan-tuan yang kena buat. Ini yang kena buat. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, macam mana ayah saya, Haji Ali Haji Umar, arwahnya, dia guru agama, dia imam, dia guru Quran. Mak saya guru Quran. Tuan, pagi-pagi kami 8 orang adik-beradik, saya selalu cerita ni, Facebook saya ni agaknya TikTok ni dah jemu dengan cerita saya ni. Bapa saya tuan-tuan dan puan tak pernah gagal. Pagi-pagi pukul 5 suku kami bangun tuan-tuan, ketuk pintu. Bangun masjid. Bangun subuh. Bangun subuh. Every morning without fail. Lepas bapa saya ketuk, mak saya pula ketuk. Bangun. Nama saya kat rumah Nasir, bukan Hasan, Nasir. Sir, bangun. Kalau ayah saya tak ketuk pintu saya tak bersyarah kat sini tuan-tuan. Saya belajar di Amerika 7 tahun tuan-tuan. Hanyut saya. Tapi pasal ayah saya ketuk pintu, masukkan sikit bibit iman, alhamdulillah tuan-tuan. 7 tahun. Kelas PhD tak ramai tuan-tuan, 6 orang, 7 orang dalam kelas. Hari Khamis tuan-tuan, mereka minum dalam kelas, mereka mabuk dalam kelas tuan-tuan. Ini orang Amerika, mabuk dalam kelas tuan-tuan. Tapi saya dengan ketuk pintu bapa saya dengan mak saya tuan-tuan, 7 tahun di Amerika, yang saya ingat tak ada setitik pun air itu masuk melalui bibir saya, melalui lidah saya. Pasal ketuk pintu tuan-tuan, pasal sembahyang, pasal masjid, pasal sembahyang, pasal masjid. Saudara, jadi bapa saya, mak saya telah membuat satu pilihan yang tepat lah untuk anak-anak dia, termasuk saya lah. Dan saya bersyukur. Dulu tuan-tuan, saya duduk asrama penuh, saya masuk sekolah asrama penuh. Saya tak nak balik tuan-tuan, tak nak balik ke rumah. Bila cuti pergi rumah kawan, pasal tak mau dikejutkan pukul 5.30, pukul 5 suku pagi. Tapi bila dah tua macam ni tuan-tuan, saya mengenangkan salah satu daripada ikatan kasih sayang tua saya ni dengan mak dan ayah saya.
yang selalu saya sebut, yang tak pernah saya tinggalkan doa untuk mereka, anak yang saleh, doa untuk mereka, tuan. Kerana ayah saya nak mengucapkan syukur terima kasih kepada ayah yang ketuk pintu saya bangun pagi-pagi. Yang keempat tuan-tuan, insya-Allah saya harap yang ini tuan-tuan, subuh bawa anak, bawa semua sekali ni, tuan-tuan buat 40 hari tuan-tuan. Konsisten 40 hari. Hari yang ke-41 ulama kata kita tak ada perkataan nak diluahkan, tak ada perkataan nak dihamburkan, tak ada perkataan nak diceritakan. Bagaimana gembiranya, besarnya hati kita tengok perubahan yang berlaku pada anak-anak, perubahan yang berlaku pada isteri, perubahan yang berlaku kepada kita, perubahan yang berlaku pada rumah tangga kita, perubahan yang berlaku kepada pemikiran kita, perubahan yang berlaku pada amalan kita. Hari yang ke-41, buatlah tuan-tuan, buatlah. Kalau tidak, perempuan menyesal tuan-tuan akan menyesal, tuan-tuan akan menyesal. Kalau anak tak semayang, anak tak jaga semayang ni, tuan-tuan akan menyesal. Anak derhaka, tuan-tuan nanti baca buku saya tuan-tuan ni. Anak derhaka dalam kumpulan inilah tuan-tuan. Dalam kumpulan inilah anak derhaka. Yang tak semayang, yang tak ke masjid, yang tak kisah agama, yang tak kisah orang alim, yang tak kisah nak jumpa ustaz-ustaz. Inilah yang akan meranapkan keluhuran kehidupan kita di hujung usia nanti, insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan, saya minta tuan-tuan banyak doa lah. Yang kelima ni doa tuan-tuan, banyak doa. Satu hadis mengatakan tuan-tuan, doa seorang anak akan tergantung-gantung, tidak sampai ke langit kalau dalam doanya tidak menyebut nama ibu dan ayahnya. Perempuan, yakin ke anak kita doa untuk kita? Tuan-tuan, yakin ke anak kita ada 4 orang tu berdoa untuk kita? Tadi saya katalah, tuan-tuan tanya nanti balik, macam mana doa untuk ibu dan ayah yang masih hidup, doa dari ibu dan ayah yang sudah pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya anak kita. Saudara, jadi kita harap insya-Allah tuan-tuan doa ni bagi isteri yang berdoa, dalam doa ni tidak menyebut nama suaminya, doanya tergantung-gantung, tak sampai ke langit doa itu. Jadi sebab itu saudara, marilah kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa siang, berdoa malam, berdoa pagi, berdoa petang dan sebagainya, semata-mata untuk kita merdeka dunia dan merdeka akhirat, supaya kita insya-Allah tuan-tuan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipilih awal-awal lagi, so ada signal dalam hidup kita bahawa kita akan dijadikan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah jadi ahli syurga, menangislah untuk menjadi ahli syurga, berusahalah untuk menjadi ahli syurga tuan-tuan. Tuan-tuan, berdakwahlah untuk menjadi ahli syurga, berjihadlah untuk menjadi ahli syurga, berinfaklah untuk menjadi ahli syurga, renung, berfikirlah untuk menjadi ahli syurga, bertafakurlah untuk menjadi ahli syurga, berdoalah untuk menjadi ahli syurga. Inilah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Hanya saya nak menyebutkan, nanti tuan-tuan di luar nanti tuan-tuan dapatkan satu leaflet ni. Nama leaflet ini tuan-tuan nampak ni, namanya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah di kawasan 7 ekar tanah yang diwakaf. Seluruh sistemnya wakaf, bukan untuk keuntungan, seluruhnya wakaf tuan-tuan, tanah yang diwakaf oleh 2 orang profesional. Suaminya consultant property, isterinya senior lawyer. Mewakafkan tanah 7 ekar di mana? Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Pahang, Darul Makmur. Bila sudah wakaf, nama tanah sekarang dalam gerannya, nama mereka sudah dipotong, nama dalam geran sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik yayasan saya, nama Yayasan Sabah, untuk jadi mutawali namanya. Sayalah yang akan membangunkan dan sayalah yang akan menguruskan program-program yang akan dikendalikan di tempat ini. Apa programnya? Saya sebut tajuknya je. Pertama, namanya programnya Pusat Pengajian Warga Emas. Pusat Pengajian Warga Emas. Yang kedua, Pusat Penjagaan Warga Tua. Penjagaan, tadi pengajian, Pusat Penjagaan Warga Tua. Yang ketiga, tuan-tuan, ada kursus 5 modul. Satu modul tu 1 minggu. Tajuknya tuan-tuan, kursusnya Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 1. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 2. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 3. Dan akhirnya Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 5. Saudara, di sinilah tempatnya kita didik manusia. Datanglah tuan-tuan, datang. Tuan-tuan keseorangan, isteri dah mati ke, suami dah mati ke, atau dua-dua masih hidup, anak tak peduli kita tuan-tuan, carilah tempat seperti ini tuan-tuan.
Cari tempat seperti ini supaya kita mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa imam, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tuan-tuan baca ni, tuan-tuan baca. Tuan-tuan nak derma sangat-sangat dialu-alukan. Ini program non-profit making, dibuat secara wakaf. Zakat pun kita terima, fidyah pun kita terima, infak pun kita terima. Atau kalau tuan-tuan tak berminat untuk menderma, doakan saja tuan-tuan, doakan program ini akan berjaya. Dan sekarang ni sedang ada kerja tanah, kita buat holding sekarang ni. Siapa nak balik ke Kelantan, nak pergi ke Gua Musang, tuan-tuan mesti lalu tempat ini. Tempat ini tepi jalan tuan-tuan, tepi jalan. Jadi insyaAllah sedang dibangunkan, sedang buat kerja tanah, sedang buat holding sekarang ni. InsyaAllah dalam bulan November nanti pecah tanah akan berlaku. InsyaAllah dalam setahun setengah fasa yang pertama akan berlaku. Fasa yang pertama dengan belanja 13 juta ringgit. Keseluruhannya 27 juta ringgit tuan-tuan. InsyaAllah kita bersama-sama tuan-tuan dan teman-teman, alhamdulillah ada yang menerima setengah juta, ada yang menerima 100,000. Baru-baru ni tuan-tuan tiap-tiap bulan, bulan yang pertama 100,000, bulan yang kedua 100,000 teman-teman menerima untuk projek ini tuan-tuan, insyaAllah. Okey, nombor 2 tuan-tuan dan puan, buku. Saya bawa buku ni, 3 buku ni. Saya dah tulis 40 buku, puan-puan, saya dah tulis 40 buku. Ini 3 buku yang terakhir. Mungkin sampai akhir hayat saya inilah buku yang terakhir yang saya tinggalkan. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya nak minta tuan-tuan nak cadangkan, bacalah buku ini. Baru kita dapat gambaran apa dia Husnul Khatimah. Apa arti dia doa yang berdoa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Macam mana nak mendapatkannya? Amalan husnul khatimah macam mana? Amalan malamnya apa? Amalan siangnya apa? Amalan dengan keluarganya apa? Amalan cara infradi macam persendiriannya apa? Ini betul. Buku yang kedua, saudara, tajuk dia untuk anak tuan-tuan. Saya tulis ini untuk anak saya, untuk anak tuan-tuan. Saya hendak anak tuan-tuan menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Saya hendak anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Maka saya tulis dalam buku ini, namanya Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan, sampai tuan-tuan baca buku ni, ada satu chapter namanya, tuan-tuan, anak-anak derhaka. Satu chapter anak derhaka. Masya Allah tuan-tuan, bacakan kepada anak-anak. Satu malam sebelum dia tidur tuan-tuan, satu malam satu muka bacakan, satu malam satu muka bacakan, satu malam satu muka bacakan buku ni. Saudara, kita hendak satu kesedaran, satu keinsapan supaya anak-anak dapat memilih tuan-tuan, merdeka dunia, merdeka akhirat. Mereka dapat memilih pilihan yang betul untuk hidup. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, buku yang ketiga ni tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Buku ni saya tulis, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, saya tulis buku ni, saya hendak isteri saya, anak perempuan saya dan isteri orang lain, anak perempuan lain, dalam kepala dia dah terbayang dah. Umur 12 tahun aku nak jadi ahli syurga. Umur 22 tahun aku nak jadi ahli syurga. Umur 42 tahun aku nak jadi ahli syurga. Saudara, bukannya ahli syurga, bukan bidadari syurga, nak menjadi ketua bidadari syurga. InsyaAllah tuan-tuan dan puan ya. Jadi tuan-tuan dan puan, yang akhirnya saya nak menyebutkan ya, tuan-tuan boleh dapatkan tuan-tuan untuk dana, untuk meneruskan dapat dana supaya tuan-tuan, saya tak meminta-minta kepada mana-mana pihak pun tuan-tuan ya. Jadi pada siapa-siapa tuan-tuan puan, insya-Allah ya, kita buat pusat-pusat keuntungan kita panggil ya. Yang ini kita buat secara Islamnya insya-Allah. Namanya Sabah Fisio. Tuan-tuan ada penyakit otot, penyakit fisioterapi yang memerlukan rawatan fisioterapi, tuan-tuan call ada. Ada 3 orang pakar-pakarnya untuk merawat tuan-tuan dan puan. Keuntungan daripada ini akan dicurahkan kepada tabung Komplek Anjurul Khatimah. Dan buku ini pun tuan-tuan dan puan ya, sebahagian daripada kutipannya, prosid daripada ini akan dimasukkan dalam tabung Anjurul Khatimah. Inilah yang saya usahakan tuan-tuan dan puan, insya-Allah, supaya di akhir umur saya ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya telah melakukan sesuatu tuan-tuan dan puan. Masa, ketika dan tenaga saya semata-mata untuk Allah, untuk agama Allah, dan untuk sama-sama insya-Allah berdoa kepada Allah menjadikan kita ahli syurga insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Terima kasih kepada Jabatan Kuasa Masjid, khusus terima kasih kepada Nizam yang telah menjemput saya, terima kasih kepada Timbalan Pengurusi, terima kasih kepada Jabatan Kuasa, khusus syabas kepada teman-teman yang datang. Dan saya mengulang sekali lagi, ini adalah kehadiran antara yang terbaik yang pernah saya saksikan dalam kuliah-kuliah sepanjang saya memberi kuliah
Sepanjang selepas Covid ni tuan-tuan dan puan, agak sukar sebenarnya orang nak datang ke masjid. Pasal dah terbiasa dengan suasana tidak ke masjid, akhirnya sukar nak datang ke masjid. Tetapi ini tuan-tuan dipecahkan oleh teman-teman di Nurul Yakin ni. Tengok kehadiran yang sangat memberangsangkan yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, tuan-tuan terima amalan tuan-tuan dan terima amalan saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.